Ini online je. 3U1I iaitu selama 6 semester. Mereka secara formal, teoretikal selama 6 semester bersamaan dengan 3 tahun. Manakala setahun lagi adalah industri untuk attachment lah. Baik, jadi untuk makluman para pelajar juga, hari ini kita beruntung kerana dapat bertemu secara maya dengan Puan Rosalina Ibrahim daripada MACD, yang mana telah pun kita memeterai MOU yang pertama ya. MOU yang pertama dengan pihak industri. Jadi alhamdulillah pihak MACD telah pun menghulurkan tangan untuk menjadi rakan strategi partner kita, yang juga boleh membantu kita lah dari segi untuk attachment para pelajar kita untuk menjalani pada tahun akhir nanti. Baik, jadi ini juga satu bentuk kita menterjemahkan apa yang telah pun terkandung dalam terma MOU itu dengan kita mengadakan engagement dan juga berkongsi kepakaran dengan pihak industri. Jadi juga objektif program kita pada pagi ini adalah untuk kita mendedahkan para pelajar kepada aspek-aspek atau keperluan skill yang perlu dimiliki sebelum mereka terjun ke bidang halal. Kerana untuk makluman, bidang halal ni adalah satu bidang yang sentiasa berkembang, dan kita perlu ada added value dalam diri setiap pelajar ni perlu ada added value, nilai tambah yang boleh membezakan mereka dengan pelajar yang lain. Jadi kita jemput orang yang berada dalam industri halal sekian lama. Untuk makluman, Puan Rosalina juga terlibat dengan polisi halal peringkat dasar-dasar di peringkat kementerian, dan juga saya silap MQA pun Puan Rosalina ada terlibat. Jadi saya rasa calon yang tepatlah untuk berkongsi dengan para pelajar kami di Semesih ini, dan juga untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pelajar Semesih, memandangkan telah pun 3 semester mereka ni berada di kampung halaman masing-masing. Jadi inilah ruang yang ada untuk kita terus melakukan engagement supaya tidak ada yang down, tidak ada yang putus asa untuk nak menamatkan pengajian ini. Sebaliknya akan terus bermotivasi untuk meneruskan pengajian sehinggalah mereka di semester yang terakhir nanti. Baik, jadi saya mengharapkan supaya para pelajar ini dapat mengutip ilmu-ilmu yang bakal dicurahkan dari sudut pengalaman MACD, bagaimana pengurusan halalnya dan juga integriti dan juga profesionalisme yang perlu ada dalam diri masing-masing untuk kita bergelar sebagai terjun dalam bidang halal nanti. Dan juga satu isu yang menarik apabila hari ini berlaku serangan Zionis terhadap Israel, serangan Zionis Israel terhadap rakyat Palestin, yang biasa timbul di media sosial ialah ayuh kita sama-sama boikot MACD kerana MACD ni adalah ejen Zionis kan. Saya rasa ini jawapan telah pun ada, dan juga mungkin para pelajar tertanya-tanya adakah benar dakwaan tersebut. Saya ingat ini juga boleh dijawablah oleh Puan Rosalina. Saya pun telah pun ada infonya. Tapi kita boleh berdialog lah apa ini, insya-Allah. Jadi saya sebagai ketua program berharap agar ada dialog interaktif dengan Puan Rosalina nanti di akhir di akhir ceramah ini nanti. Jadi saya rasa sekadar itu saja daripada saya, ucapan ringkas, dan terima kasih kepada semua yang hadir, dan selamat kita mengikutilah ucapan daripada Puan Rosalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Maidin atas ucapan sebentar tadi. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dikurniakan nikmat kesihatan untuk hadir ke dalam program FSU Halal Talk Series yang ketiga, yang akan mengupas tentang tajuk integriti dan profesionalisme dalam pengurusan halal, anjuran syariah halal legacy club. Sehubungan dengan itu, penceramah pada hari ini saya boleh katakan beliau adalah orang yang tepatlah untuk Halal Talk Series yang ketiga ni, iaitu Puan Rosalina Ibrahim yang memegang jawatan sebagai pengurus kanan hal ehwal McDonald Malaysia. Dan sedikit pengenalan tentang penceramah. Beliau berpengalaman selama 6 tahun di dalam operasi restoran dan 20 tahun pengalaman di dalam supply chain atau di dalam bidang halal. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Rosalina bagi memulakan Halal Talk siri yang ketiga pada hari ini. Pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Dengar ya?
Dengar Boleh pun. dengar semua? Ya, clear. Okey, sebab susah sikit cakap ni tak nampak orang kan. Okey, pertamanya terima kasih kepada Husim sebab sudi menyebut kami bercerita serba sedikit mengenai pengalaman halal kami. Mungkin saya ada slide sikit untuk dibaca, di run through lah. Sekejap ya. Boleh saya ni kan? Ya. Boleh nampak ke? Nampak. Boleh. Sekejap ya. Ni macam slide lain ni. Sekejap ya. Okey, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Nampak. Alright. Okey. Okey, sebelum saya mula, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin saya semua student kan kat dalam grup ni. Jadi mungkin saya boleh panggil you all semua anak-anak lah sebab semuanya umur lebih kurang anak-anak saya. Ya. Okey, pertamanya saya perkenalkan diri dululah. Ya, tadi dah tahu nama saya Rusdalina. Normally kalau dalam halal community saya orang panggil Kak Rus lah ya. Tapi you all semua boleh panggil aunty lah kot ya. Okey, jadi sebelum kita mula bicara ni, saya suka tunjukkan video ni. Jadi sebenarnya video halal kami ni ada lebih kurang 6 episod lah dalam YouTube kalau you all pernah tengok. Jadi saya kongsikan dulu sebelum saya mula bercerita mengenai pengalaman halal kami. Suara tak dengar. Tak dengar? Macam mana saya nak bagi suara? Sebelum Wan share screen tu kena tick include audio tu. Include audio Sebelum share screen. Kena stop present dulu lah. Kena Audio. stop. Include audio. Di mana ya? Puan kena stop present dulu. So, Stop presenting dulu dari dekat Microsoft ni. Bukan dekat PowerPoint, dekat Microsoft tempat take out dulu lah ya? keluar dulu. Stop presenting. Lepas tu bila nak present tu, puan kena tick include audio Include dekat kiri. include computer sound lah kan? Betul. Okay. Baru present. Sorry ya. Generasi kami ni tak expert benda-benda ni. Tak apa. Semua selalu face to face jadi mana pergi filenya? Sekejap. Sabar ya. Adik.
Ataupun Adlan boleh share tunjuk kat Puan ke? Adlan share yang macam mana nak share, cara nak share tu. Kemudian button mana yang perlu tekan. Boleh ke? Okey, boleh Doktor. Okey, dengar. Ramai yang tahu McDonald's ni 100% halal, tapi ramai juga yang inginkan lebih info tentang komitmen halal McDonald's. Kepada siapa yang baru tengok ni dan nak tahu, bolehlah join saya untuk tengok episod halal di McDonald's. Mari kita berjumpa dengan orang yang bertanggungjawab memastikan setiap bahan yang digunakan halal. Orang tu dah tunggu sikat dalam. Jom. Jadi kita bersama dengan orang yang bertanggungjawab menguruskan perkara ini, iaitu Puan Ros. Apa khabar Puan Ros? Ya, okey Puan Ros, sekarang ni ramai yang nak tahu tentang pembekal McDonald's. Okay, kami mempunyai dua jenis pembekal, iaitu satu pembekal daripada luar negara, satu pembekal daripada dalam negara. Sebelum itu, paling penting buat pengetahuan semua, rantaian bekalan McDonald's Malaysia mewajibkan semua produk yang diperolehi oleh McDonald's adalah 100% halal dan berkualiti tinggi. Selain daripada memastikan semua pembekal mempunyai sijil halal, kami juga ada jawatan kuasa halal dalaman sendiri dan penasihat bebas yang membantu mematuhi standard halal JAKIM. Wah, ketat betul prosesnya. Jadi, siapa pembekal tu? Di antara nama pembekal-pembekal kami adalah Nestle, Dutch Lady dan Dinding yang membekalkan daging ayam mentah. Untuk pembekal daripada luar negara, kami mewajibkan pembekal tersebut mempunyai sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Sementara untuk pembekal dalam negeri, kami mewajibkan mereka mempunyai sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Manakala Arista merupakan pembekal roti kami, McFood pula memproses produk daging ayam dan daging lembu. Tapi Puan Ros, boleh tak saya tahu siapakah pembekal eksklusif makanan McDonald's? Okay, McDonald's Malaysia mempunyai dua pembekal makanan yang eksklusif, iaitu pembekal bahan dan pembekal protein. Tetapi untuk kentang goreng dan keju, kami import daripada pembekal luar negara. Macam mana nak tahu halal ke tak? Ini yang ada ramai tertanya-tanya. Boleh saya jaminkan di sini ya, yang semua pembekal luar negara juga turut disahkan halal oleh badan-badan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Maksud Puan Ros, semuanya dah diperiksa dan disahkan oleh JAKIM? Itu dah semestinya. Jabatan kami juga merupakan jabatan yang mengawasi semua produk yang masuk ke dalam sistem rangkaian bekalan McDonald's. Puan Ros dah ceritakan tadi tentang pembekal di McDonald's. Tapi kan, rasa macam tak puas hati kalau tak tengok sendiri McFood yang memproses makanan untuk McDonald's dan Arista, pembekal roti yang seperti Puan Ros katakan tadi. Jadi sekarang ni saya sedang menunggu pegawai yang ditugaskan untuk menunjukkan kita kawasan sekitar kilang. Puan Sabariah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Puan Sabariah ni lah orang yang bertanggungjawab untuk menunjukkan kita proses daripada tepung sampai dia jadi ban. Ya, betul. Ada tanda halal? Memanglah semua sumber kami daripada sumber yang halal. Itu adalah wajib. Cara McDonald memilih pembekal halal, kita dah tahu. Tapi yang pentingnya, kita kena tengok macam mana ayam dan daging itu diproses. Kita akan tanya untuk episod selepas ini. Bang, macam mana buat daging burger ni bang? Puan, unmute dulu. Unmute mic. Okey, itu sedikit daripada video halal kami yang kami gunakan untuk menceritakan
cerita halal kami pada masyarakat lah, iaitu kalau tak salah dalam video tu dalam YouTube tu ada 6 video halal kami lah, terutama fokus pada viral produk yang selalu viral lah, yang diviralkan. Ya, jadi saya mulakan dengan serba sedikit latar belakang mengenai McDonald's Malaysia. Outlet pertama kami dibuka di Bukit Bintang pada bulan April 1982. McDonald's Malaysia adalah berdaftar di bawah syarikat Gerbang Alam Restoran Sendian Berhad dan dimiliki sepenuhnya oleh Reza Group dari Arab Saudi. Ia beroperasi di bawah sistem franchise yang dikenali sebagai Developmental Licensee ya, atau DL. Reza Group juga memiliki rangkaian restoran McDonald's di wilayah barat dan selatan Arab Saudi serta di Singapura. Okay, restoran McDonald's di Mekah, Madinah dan Jeddah adalah juga di bawah pengurusan Reza Group. Untuk McDonald's Malaysia pula, kami as of hari inilah mempunyai 307 buah outlet di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak, dan kesemuanya mempunyai sedia halal JAKIM. Kami mempunyai 15,000 pekerja, semua warga negara Malaysia ya, sejak daripada 1 Julai 2020 ya. Kami tidak lagi menggunakan pekerja Indonesia ataupun Bangladesh lagi. Selain daripada itu, McDonald's Malaysia juga bekerjasama dengan lebih kurang 200 pembekal tempatan. Tak turun. Ya. Okey, saya cerita serba sikit mengenai rantaian bekalan kami, iaitu daripada ladang hingga ke pinggan ya, hingga pinggan, iaitu kami memang hanya membeli daripada pembekal yang mempunyai sedia halal. Kalau locally produced, memang beli daripada supplier yang mempunyai sedia halal JAKIM saja. Kalau daripada luar negara, kami hanya membeli daripada pembekal yang ada sedia halal daripada badan luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM lah. Kalau tak salah sekarang dalam sistem e-halal ada lebih kurang 73 ke 74 badan halal luar negara yang diiktiraf oleh pihak JAKIM. Kami juga menggunakan, kalau ikut sistem kami mengamalkan pembelian berpusat, iaitu central purchasing, di mana kalau kategori kami dalam, kalau ikut MPPHM, kami di bawah restoran berangkai. Jadi kalau you all dah belajar kan, kalau dah belajar berkenaan dengan, kalau dah run through MPPHM, dia ada beberapa kategori. Kategori ini menentukan cara kita nak buat application halal pada JAKIM lah. Juga menentukan dokumen apa yang diperlukan dan juga syarat-syarat apa yang perlu dipenuhi. Dia berbeza mengikut kategori yang ada dalam manual persediaan halal Malaysia lah ya. Jadi kami mengamalkan central purchasing, jadi kami tidak ada central kitchen. Semua produk yang dihantar ke restoran sedia untuk dimasak ya, kecuali ayam yang kita kena proses di restoran. Jadi bila ada mengamalkan central purchasing, bermakna walaupun produk tu datang daripada berpuluh-puluh supplier, semua akan dihantar ke satu gudang, sebab ini akan memastikan rantaian halal kita tak terputus ya. Jadi kami ada central, ada warehousing dan logistik yang kami hire, yang kami ni yang mempunyai sedia halal JAKIM. Kedua-dua warehousing dengan logistik ni dedicated untuk simpan barang McDonald's dan supply dan hantar barang McDonald's. Jadi semua pembekal akan hantar barang ke gudang ni, dan gudang ni lah yang akan menghantar ke outlet-outlet lah, walaupun di Sabah dan Sarawak ya. Jadi yang hanya satu produk saja yang pembekal direct hantar ke restoran ialah ayam ya. Sebab fresh chicken shelf life dia pendek, dia dalam shelf life dia dalam 5 hari saja. Jadi delivery akan dihantar ke restoran setiap hari. Okey. Jadi semua restoran memang ada sedia halal.
kecuali mungkin ada yang pergi ke restoran baru, mungkin tak nampak lagi sijil halal kami sebab kita kena beroperasi lebih kurang 3 hingga 6 bulan baru kita boleh apply sijil halal. Jadi selain daripada itu, apa-apa menu yang ada di McDonald's adalah certified by JAKIM. Maknanya bila kita buat application, tiap-tiap menu tu kita kena provide ingredients dia termasuk sijil halal. Contohnya, misalnya kalau kami cheeseburger ya, dalam cheeseburger tu ada lebih kurang 6 ramuan. Jadi 6 ramuan tu kami kena provide sijil halal pada JAKIM lah. Ya, jadi rantaian bekalan kami ni nak pastikan rantai halal tak putus, kena pastikan daripada pembekal hinggalah ke dalam restoran mematuhi keperluan sijil halal. Jadi sebagai pemegang sijil halal JAKIM, McDonald's Malaysia mempunyai halal eksekutif, mewujudkan ahli jawatan kuasa halal dan halaman, mempunyai polisi halal serta mewujudkan sistem jaminan halal. Ya, jadi ini adalah polisi halal kami. Boleh kalau masuk website McDonald's tu akan ada lah polisi halal kami. Kemudian internal halal committee, kami ada pengerusi, chairman. Chairman akan dari management atasan, ya, pengurusan atasan supaya apa-apa decision mudah dibuat. Kemudian kita ada halal eksekutif. Kita ada 2 penasihat syariah dari luar kerana kami dalam komiti ni tidak ada yang ada banyak ilmu syariah. Jadi kami perlukan penasihat syariah untuk bagi nasihat dan apa-apa decision berkaitan dengan syariah lah, ya. And then functional representative ni maknanya dia akan ada daripada supply chain, operasi dengan marketing, ya, sebab 3 department ni lah yang paling banyak memerlukan halal requirement lah yang perlu dipatuhi, ya. And then kita ada halal coordinator. Lepas tu sistem jaminan halal. Jadi sistem jaminan halal kami ni sebab halal juga melibatkan kebersihan dan keselamatan makanan. Jadi kalau kami bernasib baik kerana kami mempunyai sistem toiban yang baik yang memang diakui di seluruh dunia. Jadi kami gunakan sistem yang ada ni, kami harmonikan sistem jaminan halal ni dengan 3 lagi sistem toiban kami yang telah sedia ada, iaitu SQMS, Supplier Quality Management System. Ini memastikan pembekal mematuhi segala keperluan, mematuhi McDonald's standard dan juga halal, ya. TQMP juga Distribution Quality Management Program ni untuk pastikan warehousing dan logistik mematuhi segala keperluan, mematuhi standard McDonald's dan juga halal. Dan juga Restaurant Food Safety Management System ni lebih kepada restoran lah. Jadi basicnya McDonald's mempunyai 4 sistem yang kami ada SOP dan sebagainya, iaitu SQMS, TQMP, RFSMS dan juga HAS lah, ya, Halal Assurance System. Jadi tadi dah cerita semua produk, apa-apa promosi yang kami perlu lakukan, apa-apa promosi yang hendak kami lakukan perlu dipohon pada JAKIM. Jadi kalau adik-adik semua perasan, promosi kami ni setiap bulan berlainan, ya. Jadi inilah cabaran pada halal eksekutif untuk membuat permohonan. Sebab kadang-kadang memang management dah tetapkan, ya, bulan ni nak buat promotion ni. Jadi kita perlu buat permohonan mengikut lead time yang ditetapkan oleh JAKIM. Tapi kadang-kadang disebabkan berlaku perubahan pada sales, kami terpaksa tukar marketing plan. Jadi itu yang akan menyebabkan kadang-kadang halal eksekutif akan ada pressure lah untuk dapatkan sijil halal tu dalam masa yang ditetapkan oleh management lah. Itu cabaran halal eksekutif McDonald's Malaysia lah, ya, untuk dapatkan approval sebelum marketing plan tu dimulakan, kerana kadang-kadang ada permohonan yang kami terpaksa tidak
mengikut lead time yang ditetapkan oleh JAKIM, ya. Itu saja cabaran dalam membuat permohonan lah, ya. And then semua pembekal bersedia halal. Jadi kalau tengok video tadi, McFood adalah pengeksport terbesar makanan halal ke negara-negara Timur Tengah untuk McDonald's, ya. Untuk McDonald's di Saudi Arabia, Kuwait, Oman dan lain-lain. Dan McDonald's dari Saudi Arabia, Kuwait ni akan datang ke McFood untuk audit dari semasa ke semasa lah, ya. Dan selain daripada itu, kami juga membantu dan mendidik pembekal tempatan menjadi pembekal utama McDonald's lah. Jadi bila kami dah didik pembekal lokal ni untuk jadi regional supplier, dia akan dapat eksport lah ke McDonald's Hong Kong, ke McDonald's Taiwan, ke McDonald's Thailand, ya. Itulah antara bagaimana kami membantu pembekal-pembekal di Malaysia lah, ya. And then usaha dan inisiatif untuk mengekalkan standard halal ni, apa yang cabaran pada kami ialah memastikan mempunyai pembekal kawasan serantau yang mempunyai sedia halal yang cukup. Kerana jika adik-adik semua tahu, kami lebih mengimport produk lebih kurang 30% lah daripada 100% produk yang kami guna di restoran. Yang diimport ni cuma produk-produk yang memang susah nak dapat di Malaysia. Contohnya french fries, keju. Jadi kalau ikut supply chain McDonald's worldwide, kami ada pasukan-pasukan lah yang negotiate untuk fries, yang negotiate untuk cheese, pricing dia, ya. Bila kita menggunakan volume untuk negotiate, maka kita akan dapat harga yang lebih baik lah, ya, lebih rendah daripada kalau kita negotiate untuk satu negara saja, berbandingkan kalau kita negotiate untuk satu negara saja. Jadi bila kita, sebab semua tahu kan McDonald's tidak semuanya halal. Jadi inilah cabaran negara-negara yang mempunyai McDonald's 100% halal, ya. Mencari pembekal luar negara seperti fries yang mempunyai sedia halal JAKIM. Jadi pada permulaannya memang agak sukar sebab kami terpaksa membeli daripada pembekal yang originalnya tidak mempunyai sedia halal, tapi kami usahakan dia mempunyai sedia halal, tapi pada masa tu kami cuma boleh stop run, ya. Maknanya kita cuma boleh order semasa dia buat halal run lah, ya. Sebab masa tu plan di US semua tidak 100% halal lah, tidak mempunyai sedia halal. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kami akan mana masa tu JAKIM akan pergi melawat kilang-kilang yang kami propose tu dan dia akan memberikan sedia halal lah, ya. Jadi sekarang lebih mudah sebab sekarang JAKIM sudah ada certifying bodies yang dah di-approve di sana. Jadi kami tidak perlu lagi menghantar pihak JAKIM untuk mengaudit plan-plan tersebut lah, ya. Jadi ini cabaran kami. Jadi walau bagaimanapun disebabkan usaha kami, jadi management di regional management mendapati bahawa mempunyai pembekal yang mempunyai sedia halal adalah lebih baik sebab mereka lebih mementingkan halal, banyak mementingkan mengenai keselamatan makanan dan juga kebersihan makanan dan juga kualiti, ya. Jadi keduanya pembekal tempatan. Jadi kami bila ada produk-produk yang contohnya Big Mac sauce, ya, Big Mac sauce standard McDonald's kita ada spesifikasi. Jadi sepatutnya kalau pembekal nak buat Big Mac sauce, pembekal tersebut mesti pastikan rasa sos tu sama walaupun kita makan di United Kingdom, kita makan di US ataupun kita makan di Thailand, rasa Big Mac sauce tu tetap sama, ya. Jadi apa yang menjadi cabaran McDonald's Malaysia adalah mendapatkan pembekal yang boleh match specification tu, ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang halal. Itulah cabaran kami dan alhamdulillah kami dah ada pembekal-pembekal tempatan yang boleh membuat sos Big Mac, filet dan Mac Chicken, ya. Jadi itu cabaran kedua.
cabaran ketiga, memastikan titik kawalan halal dipatuhi. Sebab sebenarnya bisnes McDonald's ni bukan saja bisnes menjual burger, tapi sebenarnya lebih kepada bisnes manusia ya, sebab kami mempunyai ramai pekerja yang kami kena pastikan mereka memahami standard halal dan juga memastikan titik-titik halal yang kami telah tentukan di outlet tu dipatuhi. Contohnya kalau di outlet, titik kawalan dia ialah memastikan tidak masuk makanan atau minuman luar ke dalam restoran, kerana kita kena pastikan tiada makanan haram yang masuk ke dalam restoran. Jadi itulah cabaran kami lah untuk pastikan kaki tangan kami ni sentiasa mematuhi keperluan tersebut. Ya, contohnya ya paling susah nak kontrol masa puasa ya. Sebab kita memang bagi McDonald's kaki tangan makan McDonald's, tapi takkan hari-hari nak makan McDonald's kan. Jadi bila berbuka puasa tu akan adalah isu-isu makanan luar masuk ke dalam restoran ya. Itu antara cabaran kami. Lepas tu nak memastikan tahap pemahaman halal pekerja di setiap peringkat, iaitu daripada management hinggalah ke kru yang bekerja di outlet ya. Itu antara cabarannya. Kemudian audit dan pematuhan terhadap keperluan halal audit. Jadi bila kita ada 307 outlet, jadi bila kita nak buat audit tu adalah menjadi satu cabaran juga jika kita tak ada sistem bagaimana nak melakukannya. Ya, jadi sebab kalau ikut syarat JAKIM, audit hanya boleh dilakukan oleh auditor-auditor yang telah dilatih oleh trainers yang disahkan oleh pihak JAKIM lah ya. Jadi itu antara cabarannya, sebab kalau dilihat daripada keperluan sedia halal, jika restoran berangkai, halal eksekutif yang diperlukan oleh restoran berangkai hanya seorang ya untuk satu syarikat. Jadi dia bukannya setiap outlet ada halal eksekutif ya. Jadi hanya satu halal exec yang menjaga 307 outlet. Jadi itu sistemnya akan kami kongsi nanti. And then pembelajaran berterusan berkenaan halal ya, kami kena pastikan halal awareness tu sentiasa diajar pada kaki tangan. And then selain daripada itu, pelibatan berterusan dengan pihak berkepentingan dan pihak berkuasa sebagai halal eksekutif, kita juga kena sentiasa buat engagement dengan JAKIM, dengan pihak berkuasa supaya kita sentiasa up to date dalam perundangan yang jika ada pertukaran pada undang-undang ataupun pematuhan oleh badan-badan tersebut. Kemudian cabaran untuk mendapat dan mengekalkan sedia halal. Cabaran dia seperti saya cakap tadi, bila ia melibatkan manusia adalah untuk memastikan semua SOP bertulis tu memang untuk kualiti dan keselamatan makanan memang kami ada SOP bertulis 100%. Tapi hendak dipatuhi oleh kaki tangan itu satu cabaran, sebab bila melibatkan manusia tidak mungkin semua SOP yang kita telah tulis tu executionnya adalah 100% ya. Jika banyak follow up yang perlu dilakukan untuk memastikan kualiti dan keselamatan makanan kami itu sentiasa baguslah ya. Yang keduanya, nak pastikan outlet tu selamat, bersih dan selesa untuk pelanggan, mematuhi keperluan undang-undang pihak berkuasa tempatan ya. Jadi ini juga satu cabaran sebab kita nak pastikan pihak outlet tu typhoid jabnya on time, pergi ke kelas kehadiran kelas pengendalian makanan on time, sebab kalau cabaran restoran berangkai ialah kita punya crew turnover tu very high ya. Pekerja sentiasa resign, ada saja pertukaran pekerja baru. Jadi itu yang menjadi cabaran. Jika kita tidak dapat nak beri latihan secepat mungkin, ini akan menyebabkan ada kaki tangan yang tidak mematuhi keperluan undang-undang pihak berkuasa tempatan lah, seperti Kementerian Kesihatan, Kabinet AK dan sebagainya. Jadi seperti saya cakap itu disebabkan cabaran untuk pastikan
kaki tangan kita mematuhi keperluan segala keperluan undang-undang berkenaan halal. Jadi kami ada sistem pemantauan di mana audit lah ya cara yang paling efektif untuk pastikan semua mematuhi undang-undang keperluan persediaan Malaysia ialah dengan melalui audit. Jadi kami ada sistem ini yang kami panggil My Health Management System, di mana semua audit-audit yang berkaitan akan ada dalam sistem ni, dan kami sediakan setiap audit tu ada checklist lah. Kalau tengok di sini nombor 3 tu senarai semak audit Jabatan Halal. Inilah audit halal yang kami lakukan untuk pastikan segala peraturan, segala keperluan halal dipatuhi di outlet lah ya. Jadi susah juga bercakap sorang-sorang ni sebab saya sebenarnya lebih suka bersoal jawab daripada baca slide, tapi elok jugalah saya bacakan slide ni ya. Jadi selain daripada tu, tadi saya bercerita bahawa kita perlu sentiasa educate stakeholder kita berkenaan dengan halal, iaitu sentiasa jika kita sebagai halal eksekutif bekerja di syarikat yang US own lah ya, yang pakai brand franchise ke apa, jadi kita kena sentiasa keluar untuk educate stakeholder, bercerita pasal cerita halal kita supaya apa-apa isu viral tu kita dapat tangani. Sebab kadang-kadang kita tak boleh salahkan pengguna luar ya yang memviral-viralkan, yang cakap produk kita tak halal ke bagai, kalau kita tidak beri ilmu pada pengguna-pengguna kita. Jadi ini yang kami lakukan melaluinya, kami educate stakeholder tu melalui dua punca lah. Utamanya internal, our own people, maknanya kaki tangan sendiri, dengan kami wujudkan halal portal. Dalam halal portal ni kita ada semua berkenaan halal lah, semua ilmu-ilmu halal dalam halal portal ni. Apa-apa perkembangan terkini di dunia pun ada dalam halal portal ni. Selain daripada itu juga kami pastikan halal training tu kami dah masukkan dalam modul standard halal, standard McDonald's punya training manual. Jadi sebelum ni tak ada, jadi hanya McDonald's Malaysia yang ada, sebab seluruh McDonald's worldwide mempunyai manual training yang standard. Jadi hanya McDonald's Malaysia lah yang kami masukkan halal training dalam modulnya ya, dalam modul standard tu. And then kita ada ya. Yang halal training modul ni biasanya berapa lama masa dia untuk training modul ni? Training modul kami ni tak lama, cuma kami pastikan pertamanya bila pekerja baru masuk, orientation tu dah ada masukkan berkenaan halal. Kemudian bila dia daripada crew level, untuk crew semua masa orientation lah kita cerita pasal halal. Kemudian bila dia dah naik ke level manager, dia akan ada program, ada training yang dia kena lalui sebelum diiktiraf jadi shift manager. Kita panggil shift leadership class. Shift leadership class ni lah yang kita akan cerita lebih detail berkenaan halal ya. Itu cara kami, maksudnya bila dah masuk tu kita brainwash terus lah pasal halal ya. Maknanya kalau para pelajar kami ni di Semesir, kalau mereka ada yang berminat nanti akan join dengan MACD untuk halal training ni, mungkin Puan boleh ceritakan tentang apa kelebihan-kelebihan mereka ikut ni di segi allowance ke sebagainya ataupun bagaimana? Sebab halal training ni kita spesifik boleh, cuma kita boleh buat sebab sekarang tak susah sangat sebab banyak online kan, tak FAF. Mungkin saya boleh tengok bagaimana kami nak buat, insyaAllah kita cuba ya. And then kita ada whistleblowing program. Whistleblowing program ni lebih kepada kalau ada berlaku ketidakakuran berkenaan halal di outlet, jadi siapa-siapa je kaki tangan boleh boleh call nombor ni, cerita apa-apa kesalahan yang dilakukan di outlet lah ya. Itu untuk internal. Untuk customer pula kita ada halal video. Tadi salah satu video saya dah kongsi. Kemudian kita ada leaflet halal. Kalau pergi outlet tu adalah leaflet halal bercerita berkenaan dengan cerita halal kami. Kemudian kita dari segi advertisement kita sentiasa letak dijamin halal lah, untuk gunakan logo halal sebanyak yang boleh lah untuk periklanan kami.
Ya, dan untuk kategori masuk pada halat eksekutif untuk jadi halat eksekutif yang baiklah ya. Pertamanya selalunya bila syarikat-syarikat nak hire halat eksekutif, dia akan tengok seorang halat eksekutif itu mestilah mempraktikkan muslimah, sembahyang mesti cukup, berpakaian bersesuaian sebagai seorang halat eksekutif lah ya. Tapi tak semestinya nak kalau perempuan nak berbaju kurung aja, sebab kalau pergi audit pakai baju kurung tu susah sikit nak panjat-panjat semua kan. Jadi berpakaian yang bersesuaian lah untuk untuk tugas yang berbeza ya. And then keduanya roh halal dalam diri. Jadi bila bercakap pasal roh halal dalam diri ni, ini lebih pada integriti ya. Bila sebab halal ni melibatkan banyak manual punya kerja tahu, maknanya banyak melibatkan manusia. Jadi bila roh halal ada dalam diri, godaan ataupun integriti kita kuat sikit tahu, tak tergugat nak lakukan benda yang tidak mematuhi keperluan sejalan ya. Jadi itu yang bila kita cakap pasal roh halal ni, kita kena banyak belajar lah, so, jangan ambil mudah ya. Sebab kalau contohnya lah kita kata okey, kalau darurat boleh buat benda, boleh makan benda yang haram. Jadi itu patutnya kita tengok pada last resort lah. Kalau nak mati baru makan. Kalau ada benda lain yang boleh dimakan walaupun tu elakkanlah daripada yang haram tu sebaik yang boleh lah ya. Tu contohlah. Roh halal ni lebih pada kita kena banyak belajar lah, tengok fatwa, kena lengkapkan diri dengan ilmu-ilmu yang membuatkan kita ni jati diri kita kuat lah dengan halal ni. Bukan bekerja hanya untuk dapat gaji, tapi untuk pastikan kerja kita ni boleh membantu meningkatkan lagi ilmu halal pekerja-pekerja lain, ataupun dapat convince syarikat supaya lebih kepada membuat proses-proses yang melibatkan ke arah halal yang lebih baik lah ya. Okey, yang ketiganya keyakinan diri dan kebolehan meyakinkan orang. Sebagai seorang halal eksekutif, kita kena sentiasa yakin. Kalau nak yakin kena ada ilmu lah ya, kena banyak belajar. Sebab kalau tengok sejarah pengambilan halal eksekutif, selalunya syarikat dia tidak ambil pekerja direct ambil halal eksekutif tahu. Selalunya dia suka ambil daripada QA ataupun daripada departmen lain dan cuma hantar pergi menghadiri kursus halal exec, itu saja. Jadi sebab perbezaannya pada pandangan mereka, halal eksekutif ni hanya tahu pasal ilmu halal saja, hanya tahu pasal halal saja, tidak tahu pasal QA, tidak tahu pasal supply chain, tidak tahu pasal marketing. Jadi inilah bila kita nak ada keyakinan, kita kena belajar banyak lah ya. Jadi contoh pengalaman saya lah, saya bernasib baik sebab saya dapat naik ke position yang lebih tinggi disebabkan saya bermula bukan daripada halal, saya bermula daripada supply chain je. Sebab kalau kita bermula exactly sebagai halal, kita punya peningkatan tu mungkin terbatas sikit lah sebab ilmu kita tak banyak. Jadi kita kena jadi seorang yang multi function lah. Boleh ke arah marketing pun boleh, ke arah QA pun boleh, ke arah supply chain pun boleh. Itu yang kita kena sebagai seorang halal eksekutif, itu yang kita kena tambah ilmu-ilmu yang perlu ada ya. Supaya bila kita ada ilmu ni, kita ada keyakinan diri, kita boleh meyakinkan orang. Contohnya kalau kadang-kadang bila ada development produk baru ya, akan ada tim ni akan propose lah produk ni, produk tu, tapi ada certain produk yang ingredient mungkin tak ada halal lagi tapi dengan harga yang murah. Jadi kita kena ada ilmu untuk yakinkan mereka untuk guna produk yang
straight guna produk halal supaya supaya kita tidak ada masalah lain lah ya. Jadi ilmu tu kena ada lah. Contoh dia kita kena ada ilmu supply chain ya. Bagaimana nak negotiate. Mungkin kita ada supplier yang ada ingredient halal tapi harganya lebih tinggi. Jadi jika kita ada ilmu supply chain tu boleh nego. Jadi kita boleh cuba nego untuk dapatkan produk halal dan dapat mengurangkan tugas kita untuk jadikan yang tak halal ni ke halal. Itu antara ilmu yang kena ada lah untuk meyakinkan management supaya membeli produk yang halal ya. And then keempatnya menghormati sensitiviti budaya dan kaum ya. Contohnya kalau macam kami bekerja di sebuah syarikat yang memang terkenal dengan brand US, lepas tu kita ada berbagai kaum yang menjadi pelanggan kita. Jadi kita apa-apa berkenaan dengan halal tu kita kena tengok both side. Tidak boleh terlampau strict, tidak boleh terlampau tak strict ya. Jadi kita kena pastikan dia tidak sensitif lah pada kaum lain, tindakan-tindakan yang kita buat dalam outlet tu lah ya. Jujur dan berintegrasi. Seorang halal eksekutif mesti jujur dan mesti berintegrasi lah. Sebab bila kita mempunyai sijil halal, kita ada banyak grey areas tau. Grey areas yang kita kena pastikan kita lakukan tanpa mengelak lah, tanpa ada, jangan shortcut lah ya. Sebab kalau kita tahu JAKIM tak mungkin nak dapat memeksa memeksa outlet 307 outlet. Jadi kita yang kena pastikan kita auditkan restoran tersebut ya. Sebab walaupun JAKIM tak rajin cek, jadi atas jujur dan integrasi kita juga kena pastikan kita audit outlet-outlet tersebut ya. Itu contohlah ya. Okey, berilmu maknanya bila berilmu ni kita tahu sistem halal tu dalam dan luar negara. Jadi bila kita nak bekerja dengan international company pun mudah, nak bekerja dengan local company pun mudah ya. Jadi kena banyak membaca, banyak membaca, banyak mendapatkan nasihat daripada pakar-pakar halal dan banyak masuk diskusi halal lah ya. Dan yang penting semangat yang tinggi ya. Sebagai seorang halal eksekutif kita banyak cabaran, jadi semangat tu kena tinggi lah ya. Dan juga mesti disiplin ya. Kalau tak ada disiplin, banyak benda yang mungkin kita akan menyebabkan integrasi kita terjejas lah ya. Okey, untuk slide terakhirnya kriteria pekerja yang McDonald's cari ya. Kami lihat pada dua kompetensi lah. Satunya core maknanya basic. Lepas tu yang satunya leadership lah. Jadi bila kami interview pekerja tu, kami akan lihat pertamanya core kompetensi ni basic lah. Job fit ni lebih kepada betapa sihatnya kita lah. Sebab bila kita kerja kat McDonald's ni, kita kena sentiasa sihat, aktif ya. Sebab kerja, especially kerja di outlet, dia mencabar ya, banyak menggunakan tenaga. Jadi kita akan pastikan orang yang kita interview tu sesuai untuk kerja tersebut lah. Dan kita akan keduanya, kita perlukan pekerja yang ada teamwork ya, yang boleh bekerja sama. Sebab kalau bekerja, contohnya kalau bekerja di mana pun memang perlukan teamwork ya. Contohnya halal eksekutif, kita perlukan teamwork daripada jabatan supply chain, daripada marketing, daripada operasi untuk pastikan integriti halal kita sentiasa solid lah ya. And then inisiatif, ini yang kami suka tengok sebab kami suka tengok inisiatif pekerja ya. Bila kita interview, kita akan pastikan cara orang tu bercakap tu dia ada inisiatif ya. Inisiatif untuk lebih sentiasa di depan daripada bos lah sebenarnya ya. Kita misalnya bila di interview tu patutnya kita dah prepare diri kita bila kita tanya. Jadi bila interviewer tu tanya apa
bila you all pergi, contohnya bila you all pergi McDonald's, apa rasanya yang boleh you all improve dari segi servis kami. Itu jadi itu yang soalan yang selalu kami tanyalah, yang boleh menyebabkan interviewer tu bercerita dia punya idea lah macam mana nak improve kita punya current service speed ke apa ke, ya, inisiatif. Lepas tu kalau speed dan accuracy ni lebih kepada outlet lah, ya, kami perlu pekerja yang boleh bekerja dengan cekap dan pantas. Keempatnya customer engagement, ya, bila McDonald's dia kena banyak berinteraksi dengan customer, consumer, tak kira lah di ibu pejabat ataupun di outlet. Dan willingness to learn. Willingness to learn ni sebab bila bekerja dengan McDonald's, masuk aja kami akan pastikan you all di-train, di McDonald'ize-kan lah, ya. Jadi itu yang banyak benda nak kena belajar. And then pekerja McDonald's mesti friendly lah, friendliness, ya. Kita sebab friendly ni akan membuatkan customer lebih selesa, ya. And then kalau ikut management pula, kalau daripada leadership competency, kita suka tengok pekerja yang boleh communicate effectively, tak kira lah bahasa Malaysia ke bahasa Inggeris. Sebab kalau lihat di outlet memang segala training material kami pun sudah kami tukar ke bahasa Malaysia, ya. Dan management put customer first ni bukan saja customer, ya, tapi internal customer. Maknanya bila kalau kita halal eksekutif, put customer first bermakna apa-apa prosedur ataupun undang-undang yang kita tetapkan untuk restoran patuhi, kita kena pastikan dia tak menyusahkan outlet, ya. Jadi kalau original, contohnya proses yang kita letak tu originalnya 10 step, kita kena kurangkanlah jadi 2 step, 3 step. Itu yang kita kena pastikan. Bukan letak kita punya tanggungjawab first, tapi letak put customer first. Apa dia rasa kalau kita ubah sistem ni pada ni. Jadi itu yang leadership competency yang kita lihat lah, ya. And then achieve through teamwork. Ya, kita tak galakkan pekerja untuk bekerja secara silo lah, ya. Kena achieve sebab selalunya kita boleh achieve lebih banyak melalui teamwork. And then execute for result. Apa-apa yang kita buat, tindakan yang kita buat, action plan yang kita buat, pastikan dia menunjukkan result lah, ya, yang berkaitan dengan apa yang syarikat tetapkan lah, ya. Okey, itu saja slide saya. Macam bercakap seorang. Okey, jadi itu akhir slide saya. Jadi saya rasa boleh buka untuk soalan lah kot, ya. Dengar tak? Pengerusi boleh minta yang tanya dia buka kamera supaya puan tak rasa kesorangan lah. Tanya biar nampak macam tu kan, kita berdialog. Oh, buka semua. Nampak kamera, okey lah. Sebab macam faham ke tak faham tak? Tanya soal jawab. Bukan senang kita nak dapat peluang bersama dengan Puan Rosa dan Dina ni. Sebab kalau nak cerita pasal halal ni dari pagi sampai malam pun tak habis. Ya, cabaran banyak yang kita kena lalui sebagai seorang halal eksekutif lah. Especially kalau kita bekerja di syarikat multinational yang dia punya ada standard-standard yang perlu dipatuhi, dan kalau nak masukkan standard halal pun perlu ambil masa banyak untuk convince management untuk terima, untuk get regional approval. Jadi itu yang saya katakan halal eksekutif mesti ada keyakinan diri lah, mesti berani. Ya. Tak apa bila kita propose tu, tak apa 2-3 kali kena reject, tetap cuba dan terus cuba. Macam juga saya, kita nak dapatkan department halal ni mengambil masa bertahun. Jadi akhirnya 2014 kami dapat department halal. Baik, sebelum tu terima kasih Puan atas sesi talk sebentar tadi. Jadi mungkin kalau siapa ada soalan untuk diajukan, boleh buka mic ataupun kalau segan boleh type lah
tepi? Boleh check. Kalau berani buka kamera. Puan. Saya nak tanya soalan. Boleh tak Puan, soalan boleh tak nak minta Puan kongsikan cabaran dan pengalaman Puan sepanjang mengendalikan halal di McDonald dan macam mana Puan atasi cabaran-cabaran? Okey. Pada sebab dulu masa kita 1990 kita dapat sedia halal, JAKIM tak ada pemantauan sangat. Cuma kita apply, bila expired kita apply. Dia tak ada nak come up with banyak sistem. Jadi sekarang cabarannya bila pertama kali kita nak buat sistem jaminan halal ya. Sistem jaminan halal tu pada awalnya tidak ada guideline, tidak ada ni. Jadi kami terpaksa menghadap JAKIM lah hari-hari ya, menghadap JAKIM propose macam ni ke nak buat manual, macam ni ke nak ni. Jadi kalau ikutnya kesabaran tu kena perlu ya, kesabaran. Selain daripada kita kena sentiasa kalau kita bekerja kita sentiasa dapatkan pendapat daripada management. Sebab kalau mungkin saya lebih bernasib baik sebab saya di bawah multinational company. Jadi management pun memang bagi support. Jadi bila berkenaan halal kita report direct dekat managing director. Jadi tentangan tu tak banyak dapat ya. Tapi agak susah juga untuk convince nak tukar sesuatu prosedur tu lebih kepada halal compliance. Jadi kalau ikut pengalaman saya lah, yang pentingnya kalau jadi halal eksekutif sentiasa berengage dengan JAKIM. Sentiasa cuba kenali semua pegawai-pegawai yang ada di JAKIM tu ya, supaya apa-apa kekeliruan kita boleh minta tolong daripada mereka. Sebab kita jangan jadi seorang yang hanya tahu nak komplain ya, sistem ni tak bagus, JAKIM tak detail, JAKIM banyak grey areas. Sebab kebanyakannya memang dia akan ada standard ya, standard yang tetap, tapi JAKIM tu negotiable. Sebab kadang-kadang sistem tu tak boleh applicable pada syarikat kita. Jadi kita boleh nego dengan JAKIM. Jadi kita pergi cerita masalah kita, insya-Allah kita boleh selesaikan masalah tersebut dengan JAKIM ya. Sebab pada saya kebanyakan orang cakap macam susah nak jumpa pegawai JAKIM. Sebenarnya tak susah sebab cuma cara kita bercakap dengan mereka lah perlu lebih rendah diri lah ya. Jangan terlampau agresif. Kita sentiasa rendah diri dengan pegawai-pegawai yang nak luluskan kita punya permohonan tu lah ya. Jadi kita walaupun kita mungkin ada banyak ilmu daripada mereka, tapi sebab mereka yang handle benda tu, jadi kalau kita approach mereka dengan cara yang baik, ceritakan masalah kita dulu, insya-Allah boleh diselesaikan. Jadi sebab kadang-kadang apa-apa yang termaktub dalam MPPHM tu, Manual Perjalanan Malaysia tu, kadang-kadang tidak boleh direct kita follow aja tahu, sebab dia akan menjejaskan syarikat punya syarikat dari segi mungkin keuangan, financial. Sebab contohnya kalau restoran berangkai, nasib baik halal eksekutif hanya diperlukan seorang. Imagine kalau ditetapkan 307 outlet perlu ada halal eksekutif. Betapa banyaknya kos syarikat hendak hire 307 halal eksekutif. Jadi banyak benda yang kita boleh nego. Contohnya lagi satu, kalau you all familiar lah dengan permohonan Persediaan Halal Malaysia, bila nak di-audit ya, bila JAKIM nak audit, dia perlukan presentation ya. Kita present apa produk kita semua. Jadi untuk outlet, ini tak boleh diguna pakai sebab keadaan di outlet tu tidak sesuai untuk buat presentation. Bising kan? Jadi ini yang kita nego supaya tidak perlu ada presentation, tapi kita sediakan dia document deck aja untuk review. Itu antara ni.
Cabaran yang lain ialah bila kita nak buat application permohonan promosi ya. Sebab ni banyak bergantung pada management yang decision. Sebab marketing kalau boleh dia nak kita apply CJ halal, minggu depan dia nak dah ya. Jadi itu yang kita kena sentiasa itulah kena ada good relationship dengan JAKIM supaya kita boleh cerita masalah kita dan dia boleh tolong atasi masalah kita. Jadi kita kena elak daripada jadi sebuah syarikat yang hanya tahu komplain. Kita kena jadikan satu syarikat yang sentiasa berunding dengan JAKIM. Jadi bila kita ada close relationship, apa-apa kerja kita yang susah, insya-Allah boleh diselesaikan lah ya. Selain daripada itu memang inilah kesabaran banyak perlu sebab kadang-kadang memang 2-3 proposal kita akan kena reject, tapi kita jangan give up, tetap go on lah. Itulah kena kuat lah, jati diri kena kuat jadi halal exact ni. Ya, boleh menjawab ke? Jawab Puan, terima kasih. Sama. Lagi siapa ada soalan? Assalamualaikum Puan, nama saya Iya Hakim. Saya ada soalan tentang kan MACD kita di Malaysia kan di satu grup dengan Reza Group kan yang ada dekat Singapura semua. Jadi adakah ada kebarangkalian yang kalau kita kerja di satu MACD contoh kat Malaysia, adakah kemungkinan ditransfer ke luar negara ataupun ada peluang kerja di luar negara? Ada. Sebab kita ada program sebelum COVID lah ya. Sekarang semua on hold. Sebelum COVID kita ada pertukaran pekerja. Kita boleh buat pertukaran pekerja. Contohnya pekerja Malaysia boleh pergi Arab Saudi bekerja selama setahun, tukarlah ya, setahun sana lepas tu baru balik, ataupun boleh bekerja ke Singapura. Jadi sebelum COVID tu kita ada lebih kurang 6 pengurus kita yang bekerja di McDonald King Abdul Aziz ya, yang depan pintu King Abdul Aziz tu. Dia masuk dia setahun lebih di sana, stranded lebih kurang 3 bulan masa COVID lah ya. So sekarang semua dah balik. Jadi at the moment program tu kita hold dululah sebab COVID. Kalau tidak, kalau bernasib baik dapat pergi kerja dekat pintu McDonald yang depan pintu King Aziz tu, boleh buat umrah tiap-tiap hari ya. Pancau je, itulah yang pekerja kami buat. Pancau je pergi buat umrah. Kejap je pergi buat tawaf. Okey, baik Puan. Terima kasih Puan. Sama. Lagi? Ada lagi? Kalau segan boleh type soalan tepi ya. Segan pun muka tak nampak ni, boleh tanya terus ni. Puan, kita punya suara kan. Okay, boleh tanya, saya rasa boleh tanya lagi kalau ada soalan. Kan senang kita peluang nak jumpa dengan Puan Ros. Walaupun syarikat memang perlu ambil seorang aja halal eksekutif, tapi kami pihak pengurusan dah setuju untuk kalau boleh pengurus-pengurus kami pun kami nak ambil daripada daripada applicant yang ada halal lah, yang ada ilmu halal lah, sebab lagi mudah untuk kami pastikan pematuhan kami di outlet halal kami di outlet tu lebih ada yang memerhati lah. Sebab kalau bila kita ajar awareness saja dia tak berapa sampai sangat. Puan, saya ada soalan lagi. Berkaitan tadi kan puan kata yang selalunya kalau jadi halal eksekutif ni tak semestinya pada halalnya, macam puan sendiri pun pada bidang lain atau mungkin ke halal. Jadi macam kami ni student halal, dalam kami punya pembelajaran ada kami ambil bahagian law, ada bahagian syariah semua. So adakah mencukupi tu untuk sebagai ni bahan untuk masuk ke halal eksekutif di MACD ke macam mana? Dia bergantung pada syarikat, tapi kebanyakan syarikat ni akan naikkan dia punya quality assurance punya officer lah kepada halal eksekutif. Jadi kalau saya rasa kalau ikut kurikulum degree in halal ni sudah ada kan supply chain QA kan dalam dia punya kurikulum kan. Jadi rasanya itu dah mungkin boleh mencukupi. Cuma kebanyakan ni bergantung pada syarikat sebab macam McDonald's
tak kira awak daripada degree apa, akan lalui semua step. Maknanya akan pergi ke operasi, akan pergi ke ibu pejabat. Dia bermulanya normally kalau McDonald's, kami nak pastikan siapa-siapa applicants yang baru masuk tu mesti tahu kita punya basic business dulu, iaitu membuat burger. Jadi itu yang kena duduk dekat outlet dulu. Ya. Sebab kalau managing director pun kena duduk outlet dulu, cuci lantai dulu, mop lantai dulu, baru boleh jadi managing director. Jadi sebab kita nak pihak pengurusan tu tahu basic bisnes kita, iaitu menjual burger. Ya. Jadi kalau kaki tangan nak kelentong pun tak boleh, sebab management semua dah ditrain daripada operasi hingga ke atas lah. Ya. Puan, terima kasih Puan. Sama. Puan, saya ada satu soalan. Kalau ikut SOP halal Malaysia ni adalah ni paling ketat di dunia kan. Lepas tu tadi Puan ada cakap yang ada pihak Saudi diorang buat audit untuk McFood kilang McFood. Ya. Itu audit untuk apa? Halal ke atau kualiti saja? Halal. Sebab Arab Saudi dia akan datang setahun sekali untuk pastikan pembekal dia macam apa McDonald's jugalah. McDonald's akan pastikan setahun sekali kami audit pembekal. Walaupun dah ada CJ halal, tapi tetap integriti kita untuk pastikan supaya ni mematuhi kita nak, maknanya kita nak convince yang pembekal tu mematuhi segala keperluan CJ halal jugalah. Kita tetap kena audit sebagai suplemen lah. Kita tak boleh nak harap JAKIM audit saja. Jadi kita kena tanggungjawab kita, integriti kita untuk pastikan yang dengan mata kepala kita sendiri, kita pastikan pembekal tu mematuhi keperluan halal lah. Ya. Sebab kadang-kadang, sebab halal ni banyak melibatkan manusia. Mungkin hari ni JAKIM pergi audit, okey. Ya. Tapi kemungkinan 6 bulan kemudian kita pergi audit akan jumpa ketidakakuran. Jadi itu yang kita nak. Kenapa kita buat audit ialah untuk memastikan pembekal kita sentiasa on their toes lah, ya, sentiasa berhati-hati dan at all time mematuhi keperluan persijilan halal lah, ya. Itu tanggungjawab, sebenarnya amanah pada diri kita untuk audit sendiri, ya. Sebab jangan bergantung pada orang lain untuk audit. Jelas. Sini saya ada dapat beberapa soalan. Yang pertama, apa syarat untuk jadi pembekal McD? Persyarat pertama, syarat. Syarat menjadi pembekal McD. Oh, okey. Pertamanya mesti mempunyai CJ halal. JAKIM kalau dari pembekal tu dari Malaysia, kalau pembekal dari luar negeri mesti mempunyai CJ halal, CB yang di approve oleh JAKIM. Itu pertama. Keduanya mesti ada HACCP atau GMP yang bagus. Ketiga, mesti melalui kita punya audit, iaitu Supplier Quality Management Audit sebelum dapat jadi pembekal kita. Sebab bila nak jadi pembekal McDonald's, banyak standard yang perlu dipatuhi lah. Jadi kita akan kena lalui audit SQMS, barulah boleh jadi pembekal McDonald's. Baik. Terima kasih Puan. Audit dibuat beberapa kali setahun. Okey, kalau audit pembekal, setahun sekali. Kalau audit outlet pun memang satu outlet sekali setahun lah. Ada lagi. Okey, Israel ya. Oh, yang penyumbangan dana ya. Okey, kami boleh forwardkan statement kami. Kalau you all belum dapat, kami juga ada poster yang boleh menjawab persoalan berkenaan dana kat Israel ni. Tapi untuk pengetahuan you all, sebagai syarikat franchisee, ya, memang kita kena perlu bayar royalty untuk kegunaan, sebab kita guna brand dia, teknologi dia, memang kena bayar. Jadi kalau buat pengetahuan anak-anak semua, McDonald's Corporation tu tidak dipunyai oleh siapa-siapa. Dia dipunyai oleh 1 lebih kurang ya, 1.8 juta pemegang saham yang terdiri daripada berbagai kaum,
terdiri dari datang dari berbagai negara Islam pun ada. Jadi dan setiap yang 1.8 juta pemegang saham ni tak seorang pun mempunyai lebih daripada 10% ya saham. Jadi tak ada owner ya. Cuma dia ada management lah ya. Jadi jadi memang royalty ni kalau siapa-siapa aja yang pakai brand daripada luar negara memang akan kena bayar royalty. Jadi duit royalty ni tak akan mungkin cukup untuk sponsor Israel sebab cara franchisee company buat duit ialah melalui royalty ni dia akan bayar pada pemegang saham yang telah melabur pada syarikat mereka. Jadi duit itulah yang digunakan untuk mengembangkan syarikat dan juga membayar pemegang saham. Jadi kalau you all antara salah satu daripada 1.8 juta pemegang saham ni you all dah melabur banyak kan, and then you all dapat katalah 10,000 kan, you all dapat, nak tak you all bagi 10,000? Setuju tak you all tu kalau syarikat nak bagi 10,000 tu dekat Israel instead of bagi dekat you all yang telah melabur? Logik tak? Logik tak rasanya? Tak kan? Ya, sebab itu cara franchisee buat duit untuk membayar balik pemegang saham yang telah melabur ya. Jadi apa-apa pun sekarang ni masalahnya boykot ni dia tak ada bukti tapi dia nak orang yang dituduh bagi bukti. Jadi kalau ikut Islam pun kalau nak tuduh orang mesti ada bukti dulu, betul tak? Betul. Ya. Ya. Jadi perlu diingatlah syarikat-syarikat yang dia orang suruh boykot tu banyaknya pekerja Malaysia. Jadi periuk nasi orang akan tertutup lah kalau kita buat macam ni ya, sebab kita tak ada bukti yang sahih yang mengatakan duit royalty tu pergi ke Israel ya. Jadi itulah jawapannya. Jadi tak apa, nanti saya boleh forwardkan dekat doktor poster jawapan untuk Israel ni supaya you all boleh bantu we all jugalah untuk menjawab persoalan yang sentiasa berlaku setiap kali Ramadan lah ya. Menjawab tak soalannya? Isyrah ya, isyrah. Pun saya ada dapat lagi satu soalan. McDonald's sangat menjaga status halal dari bahan mentah sampailah jadi makanan siap. Dalam setiap kilang berapa banyak halal control point yang ditentukan atau standard? Oh, kalau dekat kilang saya tak pasti sebab dia bergantung pada pembekal tersebut, sebab dia yang buat application halal, dia yang ada tim halal dia. Jadi kalau untuk outlet McDonald's, kami control point dekat restoran tu cuma satu je. Tidak masuk makanan tidak halal sebab daripada bahan mentah kami dah kontrol dari ibu pejabat ya, yang masuk semua halal. Jadi dari delivery point tu kita checkpoint dia satu, delivery masa receiving tu pekerja di outlet kena pastikanlah dia bersih, selamat semua tu lah, dan pastikan lori tu bersih semua tu, itu satu control point. Yang keduanya semua pintu tu ada control point lah, kita akan letak poster ya, tidak dibenarkan bawa masuk makanan luar dan minuman luar ke dalam outlet. Yang ketiganya pastikan equipment, semua equipment yang kita pakai tu adalah daripada bahan yang tidak ada komponen tidak halal lah. Contohnya filter kan. Filter dia punya komponen tu mesti tidak daripada animal source lah ya. Dan ada siji halal. Tak, kalau dekat outlet tak banyak control point, tapi dekat manufacturing memang selalunya kalau you all bekerja di kilang sebagai halal eksekutif kilang akan banyak control point ya. Dan kalau tak salah saya, kalau cabaran lebih besar dekat manufacturing daripada premis makanan. Dia punya in term of documentation, in term of control points. Baik, terima kasih Puan. Ada lagi soalan lain? Ada, Puan nak tanya. Bagaimana audit dalaman McDonald's menjalankan audit
di MACD? Adakah audit tu dibuat di setiap outlet MACD yang ada dan berapa kekerapan audit dijalankan? Okey, kami internal halal komiti ya perlu melakukan audit setiap seorang dalam 30 outlet internal halal komiti, tapi selain daripada itu kami juga pastikan sebab kalau ikut hierarki operasi ya dia ada lebih kurang 9 operation manager yang menjaga lebih kurang 40 operation consultant. Operation consultant ni yang menjaga lebih kurang 10 hingga 8 hingga 10 outlet lah. Jadi kita pastikan operation consultant ni juga membantu kita untuk audit. Kita train operation consultant ni untuk audit outlet juga sebab besar kemungkinan internal halal komiti yang terdiri daripada 8 orang ni kemungkinan tidak dapat nak habiskan semua audit kan sebab syarat JAKIM perlu audit satu outlet 1 tahun. Ya. Jadi 37 outlet 307 outlet tu mesti audit sekali setahun. Jadi operation consultant juga telah ditrain untuk audit. Jadi kita ada pakai sistem, kita panggil sistem quick halal audit yang mana kita dah sediakan senarai semak yang perlu kita tengok semasa audit restoran. Jadi sistem ni yang kita guna pakai untuk tentukan sama ada outlet tu lulus atau tak lulus ya. Itu yang saya kongsi tadi, My Health System tu, itulah sistem audit kami. Boleh? Okay, boleh. Terima kasih Puan. Jadi audit ni kami boleh pakai handphone je. Masuk dalam apps terus lakukan audit. Kami juga dalam proses nak buat visual audit sebab sekarang ni banyak audit stranded sebab COVID, tak boleh cross border semua kan, tak boleh cross daerah. Jadi kita dalam proses buat visual audit dan JAKIM juga pun sudah mula buat visual audit. Minta maaf Puan, saya ada soalan. Saya nak tanya, selain pada halal ni kan lebih pada sukarela punya untuk syarikat untuk dia ada job halal tu. Selain pada tujuan marketing dengan tarik umat Islam, selain tu apa yang kan Puan kata proposal tuan kena tolak sebelum ni kan? Apa yang syarikat nak selain pada marketing lah? Contoh dia itulah kami mengambil masa beberapa tahun juga nak masukkan halal training tu dalam manual standard McDonald's. Itu salah satu daripada usaha kami lah sebab kalau ikut regional US kita punya training memang standardized ya daripada regional, jadi mengambil masa untuk kami dapat approval untuk masukkan kurikulum halal di dalam standard McDonald's punya training lah ya. Itu salah satu daripada benda yang luar daripada CJ halal punya requirement lah. Yang keduanya uniform ya. Kami sedang dalam proses nak pastikan slowly uniform kami tu untuk wanita ditukarkan ke arah lebih muslimah lah ya. Ketiga selain daripada tu kami sembahyang Jumaat ya, kami pastikan kaki tangan lelaki boleh dibenarkan pergi sembahyang Jumaat ya, tidak diskedulkan semasa waktu sembahyang solat Jumaat. Ini kami pastikan dengan ada kalau berlaku ya, kalau ada pekerja lelaki bekerja pada hari Jumaat, kami pastikan pengurusnya akan diberi surat warning lah ya. Itu antara benda-benda yang perlu banyak approval dan perlu banyak kena kita yakinkan lah management kenapa kena buat perkara-perkara tersebut. Walaupun sebenarnya tak diwajibkan tapi elok untuk kita cuba juga convince ya. Ada juga perkara-perkara yang kami cuba buat yang lebih strict yang mendatangkan masalah pada kami sendiri. Contohnya kalau you ingat kes yang kami cuba strict sangat dengan kek hari jadi, ingat tak kes tu?
yang sampai nak jadi kes politik ya, sebab kami tak benarkan kek yang tidak ada CJ halal masuk ke dalam outlet. Itu kami cari masalah sendiri. Jadi alhamdulillah kami dah settle perkara tersebut. Jadi kami instead of customer bawa masuk kek, kami sediakan kek untuk customer. Jadi kita pastikan kek tu halal lah ya. Itu antara benda-benda yang perlu banyak convincing daripada internal halal committee dan halal eksekutif kepada pihak pengurusan untuk ubah sistem yang sedia ada dan tambah sedikit-sedikit unsur halal lah dalam kita punya proses harian. Kita cubalah sikit demi sikit sedikit. Puan, dekat MACD ada tak eksekutif halal syariah eksekutif? Tak ada. Kita ada penasihat syariah. Kita ada halal eksekutif, kita ada penasihat syariah. Sebab selalunya kalau benda-benda yang serius, betul-betul serius berkenaan syariah, contohnya kalau kami nak buat macam peraduan kan, peraduan dalam promosi peraduan kan, mesti cek sama ada dia mematuhi syariah ke tidak. Kami akan direct pergi ke JAKIM. Tanya whether kalau kami buat promotion macam ni, adakah dia haram atau boleh buat. Sama juga kalau kita ada mainan, toys yang gambar-gambarnya luar biasa, kami akan direct kepada JAKIM. Sebab tu kami rasa tidak perlu sangat yang betul-betul ada ilmu syariah lah dalam ni, kecuali sebab tu kami hire penasihat syariah. Baik, ada soalan lagi? Ada. Apa nak tanya? Contoh McDonald kan selalu launch menu baru. And then sebelum launch menu baru tu memang pastikan dululah menu bahan-bahan tersebut dah dapat CJ halal. Ya, selalunya bila kita buat menu development, kita ada test kitchen dekat office. Ya, office kita tak ada memang tak ada CJ halal. Jadi tapi normally lah kita punya syarat pada menu development committee tu, apa-apa bahan mentah yang hendak dibuatkan produk baru dah ada CJ halal lah ya. Itu yang kita pastikan. Jadi sebab semua development produk ni kita buat di test kitchen, sebab tak boleh buat di outlet, sebab apa-apa yang bahan mentah yang kita kena bawa masuk ke outlet perlu diregister pada JAKIM dulu. Sebab tu kita buat test tu dekat test kitchen. Kita test, bila dah confirm, baru kita buat consumer survey. Bila kita buat consumer survey, ini pun perlu dapat approval daripada pihak JAKIM. Jadi kita kena buat application untuk buat consumer survey. Jadi kalau consumer survey ni, kalau dia dijual pada customer, kita kena still buat application online. Tapi kalau kita bagi percuma, kita cuma perlu dapat surat approval daripada JAKIM saja. Jadi bila produk ni dah melalui consumer survey, baru kita confirm sama ada nak buat promosi ke tak lah. Jadi asalnya memang arahan memang kita punya control point untuk supply chain dengan menu development, apa-apa bahan mentah yang hendak kita develop menjadi produk promosi mesti ada CJ halal dulu sebelum kita develop. Boleh? Terima kasih. Boleh. Ya, ada lagi? Kalau minta maaf Puan. Macam tadi Puan ada kata ada sedikit beza daripada McDonald punya halal dengan JAKIM punya halal. Mungkin tadi macam Puan kata ada, kalau ikut sangat dia boleh jadi kerosakan pada syarikat. So kriteria yang McDonald tetapkan dengan JAKIM tetapkan tu, kita boleh rujuk kat mana? Dia tak ada, kita kena based on dekat MPPHM tu, dia ada basic requirement kan. Kalau ikut kategori apa keperluan khusus kan.
Bila ada keperluan khusus tu, itu yang kita boleh nego. Sebab kadang-kadang dia tak applicable tu syarikat tu. Jadi kita yang kena kemukakan pada JAKIM bahawa syarat ni tak boleh kita patuhi, kita kena ubah sikit disebabkan list down lah apa kita punya proses semua. Sama ada JAKIM accept ke tidak. Kalau JAKIM tak accept, then kita terpaksa teruskan seperti yang ditetapkan. Tetapi kalau boleh negotiable, kita bolehlah tukar. Jadi dia tak ada tertulis di mana-mana. Ini between JAKIM dengan syarikat. Baik, ada lagi soalan? Sila tanya kalau ada. Jadi kalau saya rasa tak ada dah. Jadi kalau tak ada soalan dah, saya ucapkan terima kasih pada para peserta dan pensyarah yang telah bertanyakan soalan kepada penceramah. Dan saya yakin itu je untuk program hari ini. Tentatif lain tak ada dah. Jadi terima kasih. Ya Puan? Saya pun ucap terima kasih kerana sudi menjemput kami. Saya harap pengkongsian saya ni dapat membantu. Sebenarnya kerjaya sebagai halat eksekutif ni memang mencabar, tapi dia kalau kita betul-betul buat, dia amat menariklah. Kita banyak prospek dan kerjaya yang kita boleh buat bila kita ada ilmu halal, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada Puan Roslina atas kesudian menerima jemputan kami bagi program Halal Talk siri ketiga. Dan terima kasih pada Dr. Mahidin atas bimbingan doktor untuk program dan seterusnya. Terima kasih pada para pensyarah yang hadir dan peserta yang hadir pada program hari ini. Jadi sebelum saya menutup, saya menangguhkan program ni, kita akan adakan sesi bergambar. Jadi mungkin siapa yang boleh buka kamera? Semua buka kamera. Kita adakan sesi bergambar. Puan Rul boleh offkan dulu share video ni. Kita presenting. Stop presenting. Nanti on kamera yang lain. Semua boleh buka kamera. Terima kasih banyak Puan Ros. Bagi pihak fakulti, pihak dekan. Harap dapat membantu ya. Berikan salam. Yang lain, kita gambar ramai-ramai. Buka. Lagi? Okey. Kita ada. Boleh masuk sikit je sebenarnya orang dalam skrin. Yang lain dengan baju tidur lagi kot. Dia cakap dia akan keluar suara lah. Okey lah. Saya kira 1, 2, 3 senyum. Jap, cari. Okey. 1, 2, 3. Okey, jadi dengan berakhirnya sesi bergambar tadi, maka berakhirlah sesi program Halal Talk kali ketiga ini. Jadi insyaAllah kita tangguh program ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Terima kasih lagi sekali kepada Puan dan Dr. Mahidin. Semua urusi, Doktor. ceramah dan juga semua pelakon. Okey, jaga diri semua. Terima kasih Puan. Stay safe. Terima kasih Allah. Puan. Terima kasih Terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Terima kasih penganjur. Terima kasih Puan. Thank you Doktor. Selamat raya. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama.